Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini cikgu nak berkongsi sedikit ilmu yang mungkin ilmu cikgu pun tak seberapa, tapi cikgu rasa dengan ilmu ni cikgu harap dapat membantu pelajar-pelajar cikgu supaya boleh faham tentang semester 2 ni. Itu tajuk-tajuk dalam semester 2 disebabkan peperiksaan makin hampir. Jadi cikgu rasa eloklah jika cikgu kongsikan cara untuk menjawab soalan-soalan, contoh-contoh soalan yang pernah keluar dalam peperiksaan. Untuk hari ini cikgu nak terangkan tentang macam mana cara kita nak pilih jawapan bagi soalan ulangan tahun 2017. Jadi cikgu harap sebelum pelajar melihat video ni atau penonton video ni, eloklah lebih baik sekiranya cikgu sarankan supaya pelajar membuat latihan terlebih dahulu dan kemudian bolehlah menyemak jawapan yang cikgu kongsikan. Okay, baiklah, sebenarnya cikgu pun masih lagi belajar dan kita sama-sama belajar, dan cikgu cubalah terangkan apa yang cikgu faham, dan yang selebihnya kamu mungkin boleh bertanya kepada guru kamu ataupun boleh juga bertanya terus kepada cikgu di ruangan komen. InsyaAllah cikgu akan balas. Okay, untuk hari ni jangan terkejut cikgu jadi kartun, buat kartun sikit lah hari ni. Sebab apa tak ada apa pun saja je untuk buat kelainan sikit. Cikgu harap pelajar semua okey, dan apa lagi, jom kita teruskan dengan perbincangan soalan yang telah yang akan cikgu paparkan sebentar tadi. Jangan lupa buat latihan sebelum tonton video ini. Latihan apa? Latihan soalan peperiksaan sebenar tahun 2017 ulangan. Apa lagi, jom. Bounce. Okey, hari ini ialah contoh soalan yang cikgu telah pun conteng lah sebab senang supaya kita cepat sikit kita boleh bincangkan terus dan cikgu terus tunjukkan apa sebenarnya, macam mana cara kita nak pilih jawapan bagi soalan ni. Okey, untuk menjawab soalan pertama, soalannya tentang konsep iaitu konsep bagi kajian morfologi. Macam cikgu kata sebelum ni dalam video yang sebelum ni ataupun perkongsian PDPR cikgu sebelum ni, cikgu ada ceritakan bahawa kalau nak jawab soalan bahagian morfologi, pelajar mestilah boleh buat apa? Mestilah faham ataupun menguasai apa itu morfologi. Kalau morfologi ni kajian tentang apa? Tentang apa? Bentuk kata kan? Dari segi struktur, bentuk dan proses pembentukan kan. Jadi kita kena tahu golongan dia pun ada kan. Jadi bila nampak ada mengikut golongan ni, betul lah kan? Golongan kata, itu kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas. Kemudian mengkaji penyusunan morfem dan penerbitan kata. Nampak ni proses penerbitan kata. Ni dah nampak jawapan kan? Dan yang tiga ni binaan ayat. Binaan ayat ni mestilah sintaksis ataupun frasa ataupun bahagian sintaksis lah, senang cerita dalam bahagian sintaksis ada frasa, klausa dan juga terus kepada ayat. Jadi ini binaan ayat dan tentulah sintaksis. Dan yang terakhir, ketepatan susunan kata dan binaan yang lebih tinggi. Bila kata lebih tinggi daripada hierarki tata bahasa ni, kita tahu dalam hierarki tata bahasa dia bawa ada morfem, kata, frasa, klausa, ayat, dan di atas ayat tu ialah wacana. Dan kalau pelajar ada tonton video cikgu dalam tajuk pengenalan, cikgu ada dan tajuk teknik menjawab siri 1, cikgu ada tunjukkan hierarki selepas ayat, iaitu wacana. InsyaAllah pelajar akan belajar dalam semester 3 nanti insyaAllah. Okay, jadi kalau tengok pada soalan ni, jawapan yang paling tepat bagi kajian morfologi iaitu 1 dan 2. Okay. Seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Okay. Terdiri daripada 3 morfem. Kata dasarnya ialah kata terbitan. Morfem ni ada 2, morfem bebas dan morfem terikat. Jadi jangan abaikan morfem bebas juga Jadi kena perhatikan betul. Dan satu lagi, kata dasarnya ialah kata terbitan.
Apabila dikatakan kata terbitan, pelajar kena cari yang ada apa? Kena ada imbuhan. Yang imbuhan saja yang dipanggil sebagai kata terbitan. Kalau ada penggandaan bukan kata terbitan, itu kata ganda. Kemudian kata majmuk dan kata tunggal. Sebab dalam bentuk kata kita ada 4, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata ganda dan juga kata majmuk. Kena ingat tu tergemuk tu. Jangan lupa perkataan tu tergemuk tu. Tu ialah tunggal, ter ialah terbitan, ge ialah ganda dan mu ialah kata majmuk. Okey, jadi di sini kita perhatikan pada soalan yang manakah perkataan yang menepati pernyataan di atas. 3 morfem. Jadi kita kena keluarkan. Okey, morfem yang ada dalam keberadaan ialah ada. Ini ialah ada ialah morfem bebas. Kemudian berada. Kemudian bila kita keluarkan ini, morfem ni ialah imbuhan ber, kan, di sini. Kemudian keberadaan imbuhannya ialah ke dengan an. Jadi ada 3 proses yang berlaku dekat sini. Daripada perkataan ada menjadi berada, berlaku penerbitan satu, kemudian keberadaan. Jadi yang kita nak tengok ialah morfem ni. Morfem ni, ini morfem bebas, ini ber ialah morfem terikat dan ke dengan an sini juga morfem terikat. Jadi ada 3 sini. Kepemilikan pun ada 3, milik, pemilik dan pemilikan. Seterusnya saksama. Saksama ni ada 2 sajalah, ke dengan an. Jadi ada saksama dengan ke dengan an. Okey, seterusnya tanggungjawab. Tanggungjawab ni ialah kata majmuk. Jadi kata majmuk dia dah bukan tergolong dalam kata terbitan. Jadi ini automatik jawapan 4 ni dah salah. Jadi kita boleh potong sebenarnya. Jawapan 4 ni dah bukan pilihan jawapannya. Yang tinggal 1 dan 2 ataupun 2 dengan 3. Okey, kalau kita perhatikan 3 ni pula, dia ada 2. Jadi ini bukanlah jawapan dia. Jawapannya mestilah A. Boleh faham Okey, seterusnya kita perhatikan soalan nombor 3. Okey, soalan ni cikgu dah baca dan cikgu telah cuba untuk dapatkan jawapan, tapi cikgu dapati macam tiada jawapan. Dia sama seperti soalan tahun 2018 hari tu yang cikgu pernah kongsikan pada dalam siri yang sebelumnya. Cikgu ada tunjukkan yang bahawa ada yang cikgu pun tak pastilah macam mana apa sebenarnya, tapi kita tak payah nak fikirkan itu. Yang penting ialah pelajar kena belajar dan kena kuasai tata bahasa. InsyaAllah kamu akan berjaya. Okey, kemudian kita perhatikan di sini bentuk kata. Ingat bentuk kata ada yang cikgu pernah cakap, ada apa? Tu tergemuk. Kamu ingat je perkataan tu tergemuk. Okey, ingat tu ialah tunggal, ter ialah terbitan, ge ialah ganda dan mu ialah majmuk. Okey. Jadi kita tengok pada jawapan soalan ini. Tunggal, P ni ialah tunggal, ni kata terbitan, tak ada ganda, tak ada majmuk. Olahraga ialah kata majmuk, mantap. Dan bijak ialah kata tunggal. Jadi dia minta padanan contoh lain yang betul bagi bentuk kata P dan Q. Okey, P dekat sini ialah mesti kata tunggal. Kata tunggal dan sini mesti kata majmuk. Cikgu ringkaskanlah, tapi cikgu harap pelajar boleh ikut dan faham. Okey, kata tunggal. Ikhtiar ni ialah kata tunggal. Ada tak dia punya imbuhan dia? Tak ada kan? Mana ada jalurah. Jalurah ialah satu perkataan, ini kata nama. Kemudian berdikari, ini ialah kata akronim, iaitu berdiri di atas kaki sendiri. Akronim juga merupakan kata tunggal kan? Okey. Cakrawala juga satu perkataan. Okey, dia kita ada pisahkan cakra dengan wala Kemudian anugerah juga satu perkataan. Tertikus ini kata ganda. Proton ini ialah akronim Perusahaan Automobil Malaysia. Sendirian Berhad kata cikgu Ini ialah kata akronim, jadi dia masih bawah kata tunggal. Dan cenderahati juga kata tunggal, bukan kata majmuk. Okey, duka cita duka cita ni betul kata majmuk, mantap. Barangkali ni tiada. Merah jambu ni ialah frasa nama dia menerangkan merah, jambu ni menerangkan merah ni Okey, cendrawasih ni ialah kata nama. Matahari ialah kata majmuk. Sebab sini nak kata majmuk kan. Kerana kanan ni ialah frasa nama Kemudian deri rasa juga frasa nama dan tata susila.
Ini semua ni bukan jawapan. Jadi cikgu tak pastilah ini Jadi kita tinggalkan skip lah soalan nombor 3 ni. Kita parti pada soalan nombor 4. Yang manakah ayat yang menggunakan kata sendiri nama dengan betul? Okay, jambatan bunga itu hendak diberikan pada siapa? Jadi kita pada ni mesti rujuk kepada orang, kita tak boleh pada Dia mesti kepada siapa? Yang B ni pula adik menendang. Ini kan pelajar kena tengok betul-betul penggunaan kata sendiri nama pada dan beza dengan kepada. Cuba rujuk balik buku Okey, kemudian B, adik menendang bola dari sudut kiri padang terus ke dalam gol. Okey, dari sudut kiri ni dari ialah ATM kan, arah masa dan tempat kan. Ni penjuru kiri ialah arah kan. So penjuru kiri ni ialah arah kan. Jadi betul lah. Kalau tengok yang C ni, ramai pelancong tertarik dengan. Bila tertarik ni ialah bersifat adjektif. Jadi dia kena ambil akan. Contoh, cinta akan benci akan. Kita tak boleh ambil dengan sini salah. Okey, kemudian kita hendaklah bergotong royong membersihkan sungai ini demi untuk. Di sini ada dua kata sendama, demi dan untuk. Jadi memang salah lah. Jadi jawapannya ialah B di sini. Okey Kita tengok soalan nombor 5, yang manakah jenis kata yang termasuk dalam kata prakausa. Bila kita kata kata prakausa, kita kena ingat ada ni. Kata prakausa ni ada kata seru, pembenar, tanya, perintah dengan kata-kata ayat. Kamu ingat je lah, kalau kata-kata ni seru ni kan, kita mulakan dengan apakah, contohnya di manakah. Jadi dia mesti ada kah, seru pula. Kalau tanya, kah kat depan kan, siapakah nama awak contohnya kan. Okay, kemudian kata seru ni kan kita sebut contoh amboi, kita tak letak amboi kat belakang, kita letak amboi kat depan. Dia tu prakausa lah. Pembenar, ya benar. Okay. Kemudian perintah, jangan, sila, ayo, usah kan. Kata pangkat ayat contohnya maka, syahadat. Itu semua kita mulakan dalam prakausa. Itu klausa. Okey, jadi kalau kita perhati sini, kata seru ada, pembenar pun ada. Kata bantu dengan kata sendiri ni ialah kata praklasa. Ini memang kena tahulah kata praklasa tu apa, baru boleh dapat beri jawapan yang tepat. Okey, soalan yang seterusnya, soalan nombor 6. Okey, dia suka bersendirian dalam menyelesaikan masalah peribadinya. Okey, dia kata yang manakah jenis kata yang betul bagi 1, 2 dan 3 dalam ayat di atas. Okey, kalau kita perhatikan, dia suka bersendirian dalam. Okey, kita tengok, kita cari yang mana paling kita faham. Nya dekat sini boleh tak jadi kata penegas ataupun pembenar ataupun pembenda kan. Pembenda ataupun kata pembenda ni tak boleh kan, macam lajunya, bukan. Ni peribadi dia. Nya ni merujuk pada kata ganti nama diri ketiga. Jadi sini kita dah tengok bila ada kata ganti nama, kita potong lah. Ini teknik potong yang mana kita rasa, yang kita nampak dah bukan jawapan. Jadi pilihan jawapan tinggal A dengan C. Sekarang kita perhatikan ayat ni, dalam ni dia boleh jadi kata sendiri nama, dia boleh juga jadi kata hubung. Okey, ataupun dia boleh jadi kata kerja tak? Dalam dia boleh jadi kata adjektif juga tapi kat sini pilihan jawapan tak ada kata adjektif. Jadi kita tak payah fikirlah kata adjektif, kita cari dua. Boleh jadi kata sendiri nama ke kata hubung. Okey. Kalau sini tengok kata arah, boleh ke dalam ni? Betul. Dalam ni boleh jadi dalam kata arah itu dalam rumah ke di luar rumah. Betul lah kata arah Jadi kita kena perhatikan ayat ni, kita tengok ayat ni ayat majmuk ke tak. Kalau ayat majmuk, maksud dalam ni ialah kata hubung. Tapi kalau ayat ni ayat tunggal, maksudnya ayat ni ialah ayat yang dalam ni ialah kata arah. Okey, jadi kita tengok ayat. Dia suka bersendirian, ayat 1. Dia suka menyelesaikan masalah peribadi ni. Untuk mudah, kita tengok ada dua kata kerja sini, menyelesaikan dengan bersendirian. Bila ada dua kata kerja kat sini, cikgu banyak kerap kali cikgu ingatkan, kalau ada perkataan dua kata kerja sini dengan sini, bermaksud yang ini ialah bermaksud
Cikgu punya pen ni tak keluar in pula. Okay. Bermaksud kata hubung. Jadi dalam ni ialah kata hubung. Dan begitulah cara untuk kita kena pasti. Yang ini kalau kamu tak tahu pun tak menjadi satu masalah. Kalau penguat, tak adalah, memang bukan penguat kan. Okay. Kalau penguat ni sungguh, terpaling, dan sebagainya. Kena kuasai juga apa itu kata penguat. Okay, seterusnya kita tengok soalan nombor 7. Yang manakah kumpulan kata yang kesemuanya kata nama? Keruping kata nama, jejentik kata nama, kebersihan kata nama, pengintip kata nama, gemetar ni kata adjektif, penemuan kata nama, telunjuk ni ialah kata nama, tanda tangan kata nama, tambahan kata nama, kebaratan ni kata adjektif, nyaman kata adjektif, kata antarabangsa ialah kata nama. Jadi pilihan yang baginya semuanya kata nama ialah apa? 1 dengan 3. Okey, seterusnya yang manakah ayat yang berbunyi kata kerja berpenerang? Okey, wajib kalau penerang wajib ada fasa nama. Cikgu ada kongsikan TikTok cikgu berkaitan dengan penerang ni, beza antara penerang dengan keterangan, beza antara objek dengan pelengkap. Okey, belajar boleh carilah daripada TikTok cikgu. Nama TikTok cikgu Mama Sarah Aida, cikgu lupa lah. Adalah, tapi cikgu ada share kat dalam grup BN, dalam grup Telegram. Pelajar bolehlah tengok daripada grup tu, cikgu ada kongsikan. Cubalah follow, bukan cikgu nak kejar follower, tak. Cikgu sebenarnya nak berkongsi saja, berkongsi ilmu. Nanti tahun depan cikgu boleh guna lagi untuk pelajar-pelajar yang akan datang. Itu sebenarnya tak payahlah nak buat banyak kali, tak payah nak terang banyak kali kan. Okey. Cuba tengok apa beza penerang dengan keterangan, beza antara pelengkap dengan objek. Tengok nanti tau. Okey, kalau kita perhatikan soalan ni, berpenerang. Penerang ni mesti diikuti dengan wajib dengan fasa nama. Kalau kita tengok sini kata kerja ni ialah bersalut, merenangi, beroleh dan juga bertongkat. Ada involver kan? Okay, kita perhatikan di belakang. Belakang ni ialah fasa nama, emas 18 karat. Merenangi sungai itu. Yang ni ini berjaya. Berjaya merenangi. Nampak ini dah bukan berjaya diikuti dengan kata kerja. Bukanlah, ini dah bukan jawapan. Ni beroleh pendapatan. Pendapatan ni kata frasa nama, dia mungkin bagi jadi jawapan. Okay, kemudian bertongkat rotan. Rotan juga frasa nama atau kata nama. Jadi jawapan boleh jadi 1, 3 atau 4. Okay, sekarang kita perhatikan pula pada ayatnya. Okay, cincinnya itu bersalut. Boleh tak kita berhenti ayat sini? Cincinnya itu bersalut. Boleh kan? Bersalut, tak kisahlah salut apa pun. Tapi tengok ayat kedua. Budak itu berjaya merenangi. Kita mesti kena ada berjaya. Budak itu berjaya. Berjaya apa? Dia mesti kena ada. Dia kena ada sambung kat belakang dia. Sebagai dia punya pelengkap dia kan. Okay? Ini jadi pelengkap sebab berjaya ini ialah kata kerja tak transitif. Tapi kalau kata kerja transitif, dia mesti diikuti dengan objek. Okay, abang beroleh. Beroleh, kita tak boleh ambil beroleh saja. Abang beroleh apa? Mesti ada beroleh pendapatan, beroleh kejayaan, beroleh apa-apa sajalah beroleh biasanya yang baik-baiklah beroleh ni kan. Ini ialah pelengkapnya. Okey, dan satu lagi, lelaki lumpuh sebelah kaki itu bertongkat. Ayat ni kita berhenti sampai sini pun dah cukup. Jadi bermaksud yang inilah penerang. Penerang ni kita gugurkan, kita boleh gugurkan. Kalau kita nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Jadi pilihan jawapannya ialah 1 dengan B. Kita tengok soalan nombor 9. Kami mengambil keputusan untuk terus ke kawasan penempatan mangsa banjir memandangkan terdapat banyak kemudahan di situ, ia dapat meringankan beban mangsa banjir. Berdasarkan petikan di atas, yang manakah pasangan kata yang mengalami perubahan golongan kata jika imbuhan digunakan? Jadi apa yang kamu kena tengok ialah perkataan mengambil, penempatan, meringankan keputusan, meringankan memandangkan kemudahan. Kalau kita perhatikan sini, mengambil ni ialah kata kerja kan? Nampak tak? Ni kata kerja kan?
Kemudian kata dasarnya ialah ambil. Ambil ialah kata kerja. Kemudian penempatan. Penempatan ialah kata nama. Tempat juga nama. Meringankan. Ringan ialah kata adjektif. Putus ialah kata kerja. Dan kemudian daripada meringankan ialah kata kerja. Jika ringan kata adjektif, meringankan kata kerja, dia dah berubah. Putus ialah kata kerja, keputusan ialah kata nama. Kalau macam ni, ambil ialah kata kerja, mengambil kata kerja. Tempat ialah kata nama, penempatan kata nama. Jadi tak ada berubah sini kan? Salah lah kan? Kira yang C ni, mengambil. Ambil kata kerja, mengambil kata kerja. Dah tentu dah bukan jawapan. Sebab dia nak perubahan golongan kan? Memandangkan ialah kata kerja, pandang ialah kata kerja. Ni tak ada berubah. Pun dah bukan jawapan. Jadi yang berubah betul ini apa? Ini kan ringan menjadi meringankan. Daripada kata adjektif menjadi kata kerja. Dan putus daripada kata kerja menjadi kata nama. Jadi jawapannya B. Soalan 10. Yang manakah kumpulan perkataan yang setiap satunya mengalami proses pembentukan kata yang berbeza? Pembentukan kata yang berbeza sini contohnya setiausaha. Setiausaha ni ialah kata majmuk. Semalaman ialah kata terbitan, ada imbuhan kan, nyaan ya. Kemudian sukarela ni ialah kata majmuk. Bertilangkan ialah kata terbitan, ada imbuhan kan. Barangkali ini ialah kata majmuk. Kemudian bergincu ialah kata terbitan. Perhibitan ialah kata tunggal ataupun akronim. Perhibitan ni kata akronim bagi apa perhibitan? Cikgu lupa pula. Perhibitan ni ialah organisasi perhibitan. Cikgu lupa pula perhibitan. Cikgu. Perhibitan ni ialah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Taman. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Jadi itu kan ini ialah akronim. Persendirian ni ialah kata terbitan, Pesuruhjaya ialah kata majmuk. Kemudian kemungkinan ialah kata majmuk. Kata terbitan bukan kata ni silap ni kata kan kata majmuk ini ialah kata majmuk, ini kata terbitan, ini isi sifat EL, kerjasama kata majmuk. Jadi jawapan yang ada berubah ialah ini kata tunggal, kata terbitan dan kata majmuk. Jawapan C. Soalan sebelah, yang manakah ayat yang mengandungi imbuhan pinjaman kata adjektif? Dia nak adjektif. Bila adjektif kita tengok maksud ekonomis, maksud psikologi dan maksud ini tak ada. Ini saintifik. Ini kata nama, B ialah kata adjektifnya. Soalan 12, yang manakah ayat yang mengandungi perkataan yang mempunyai awalan ter sebagai kata kerja tak transitif? Kami terlihat amal semasa ke bandar. Maksudnya kalau kata kerja tak transitif ter ni, dia boleh jadi yang tak sengaja. Kami terlihat secara tidak sengaja, kami melihat. Dia boleh tukar dengan kat sini. Yang kedua, tingkap bilik rumahnya tertutup rapat hari itu. Ini tertutup, ditutup. Kita boleh tukar dengan imbuhan di. Maksud ayat ni ialah ayat pasif. Kemudian terbaca. Ni maksudnya ayat ni boleh dipasifkan kan. Dijadi tulisan halus pada kertas itu tidak dapat dibaca oleh nenek. Dan kemudian perempuan itu asyik termenung. Termenung ialah kata kerja tak transitif. Cikgu berhenti dulu untuk soalan 12. Kita akan sambung lagi dalam seterusnya. Tunggu jangan ke mana. Kita akan jumpa lagi insyaAllah. Jangan pergi ke mana. InsyaAllah kita akan jumpa dalam dalam kelas yang berikutnya. Assalamualaikum.